Pastikan semua ready. Yang pertama, pastikan ada buku teks. Yang kedua, ada buku aktiviti. Yang ketiga, ada alat tulis. Dan tambahan buku latihan kalau nak buat apa, nak buat perjalanan perkiraan ataupun nota buku latihan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, cikgu. Okey, apa khabar? Apa khabar semua? Okey, semua sihat? Semua sihat ah? Khabar baik, cikgu. Okey, first sebelum mula kelas cikgu nak test dulu semua orang. Okey, semua dengar dengan jelas ah? Semua orang dengar dengan jelas semua suara cikgu. Okey, yang pertama macam biasa cikgu ingat kan, disiplin. Jaga disiplin. Jangan buka mic kecuali ingin bertanya soalan. Dan sekiranya ingin bertanya soalan, ingat sebut nama dan kelas. Nama yang cikgu panggil sahaja yang akan buka mic untuk bertanya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya berlaku sebarang internet connection error, awak jangan bising, jangan bersembang, awak tunggu sampai keadaan pulih kembali. Sebab macam minggu lepas kan, bila line internet kawasan rumah cikgu ni ada problem, cikgu jadi macam keras macam patung lah. Ataupun awak tengah tu ramai yang bersembang, bising. Mungkin masa tu cikgu Mazlan ataupun cikgu Fazli ada, boleh tanya. Kalau connection internet okey lah untuk cikgu Mazlan dan cikgu Fazli kat sini, sebab kita ada 3 orang cikgu. Okey, jom kita mulakan. Semua orang tengok kat skrin. Cikgu akan mula present screen. Tab muka surat 93 dan 94, kita akan masuk ke topik tolak pecahan. Topik tolak pecahan. Minggu lepas kita dah bincang 2 topik, iaitu pecahan tak wajar, nombor bercampur, dan juga kita membincangkan topik sedikit tentang tambah pecahan. Okey, hari ini kita akan bincang tentang tolak pecahan. Kalau awak tengok buku teks awak tu, muka surat 93, 94, ada menunjukkan menerangkan tentang tolak pecahan. Macam mana kita nak mengira, kita nak faham tentang tolak pecahan. Okey, kita akan pergi satu persatu lah buku teks awak. Sementara tu cikgu masih dengar ada yang buka mic. Okey, kita akan pergi satu persatu. Okey, tengok dekat buku teks awak. Kita pergi ke yang mula-mula sekali kat atas tu, muka surat 93. Muka surat 93 di atas tu. Apa yang kawan kita tu sembang doang tu? Okey, ada 2 daripada 3 bahagian roti. Saya akan ambil 1 bahagian. Okey. Apa maksud dia? Maksudnya dalam buku satu ada roti, ada 3 bahagian. Tapi kita bagi nama siapa ni, katakan Raju lah, Raju ambil 2 bahagian daripada 3 bahagian. Dia ambil 1 bahagian daripada 3 bahagian. Berapa yang tinggal? Macam itulah. So, bila kita tengok di sini, tengok ke semua bahagian roti ni, kalau kita tengok roti ni, sepatutnya ada 3 bahagian. 1, 2, 3. Tapi Raju dah ambil 1 bahagian. Raju dah ambil 1 bahagian. Okey, Raju dah ambil 1 bahagian. Berapa yang tinggal? Tinggal lagi 2 bahagian saja yang tinggal. 2 daripada apa? 2 daripada 3 bahagian roti yang sepenuhnya. Tapi bila kita tulis dalam bentuk tolak ni maksudnya, kita belajar tolak ni, benda yang banyak akan jadi berkurang. Semakin bertambah ke semakin berkurang tolak? Tolak ni maksudnya semakin berkurang. Semakin sedikit. Cuma kalau nombor biasa, kita tak senang lah. Macam 3 tolak 1 jadi 2, senang. Tapi pecahan, macam mana kita nak terangkan satu nombor tu berkurang dari aspek pecahan? Okey, contohnya kita tengok di atas, 2/3 tolak 1/3, berapa jawapan dia?
Itu ya. Berapa jawapan? Yang inilah kita panggil tolak pecahan. Kalau segi gambar rajah macam ni, tengok. Dia ada 2/3, satu bahagian, dua bahagian daripada 3 bahagian yang lengkap. Dia ini adalah 2/3. 2/3. Dia nak buang satu bahagian. 1/3. Berapa yang tinggal? Berapa yang tinggal? Itu maksud dia. Dia ada 2/3, tapi dia nak buang 1/3 daripada 2/3 tu. Macam dia ini kita bawa keluar ni lah. Yang cikgu Lori ni kita bawa keluar. Kita bawa keluar yang Lori ni. Itu maksudnya muka surat 93. Bagi atas sekali tu. Ada gambar roti tu. Nampak tak? Okey. Faham tak gambar rajah tu? Maksudnya 2/3. Satu Yang tu yang nombor 1 atas sekali. Okey, 2/3. Yang gambar rajah yang pertama ni, kita nak buang 1/3. Kita nak buang 1/3. Hello, siapa tu tutup mic? Tidak. Tutup mic tu siapa tu? Okey. Maka jawapannya, kalau kita abaikan, kita tak tengoklah yang pengiraan ni. Kita tengok gambar rajah saja. Kita tengok yang ni je. Kita tengok gambar rajah ni je. 2/3, kita buang 1/3. Berapa yang tinggal? Saya boleh cakap berapa yang tinggal? Kita ada 2/3. Kita bawa keluar 1/3 daripada dia. Berapa yang tinggal? Siapa nak jawab? Angkat tangan. 1/3. 1/3. Mana yang ni yang tinggal, betul tak? Yang ni dah tak ada dah. Yang ni dari segi gambar rajah, tapi dari segi pengiraan, dari segi aspek pengiraan, kita tulis macam ni. 2/3 tolak 1/3. Jawapan dia 1/3. Sama tak dengan rajah? Cuma kita tengok macam mana dapat 1/3 ni. 1/3 adalah 2 tolak 1. Dapat 1. Cikgu, kenapa yang bawah tak jadi kosong? Betul. Sebab adakah 3 tolak 3 dapat sifar? Adakah 3 tolak 3 dapat sifar? Tidak. Okay, dalam pecahan dalam pecahan sama juga dengan tambah. Nilai penyebut tidak berubah, tetapi mesti sama. Baru kita boleh tolak dia. Kita dah baca sebelum ni, tambah kan? Kita nak tambah nilai pengangka di atas, nilai penyebut di bawah mesti sama. Sama dengan tolak. Nilai penyebut di bawah ni pun kita tengok nilainya sama. 3. Kalau nilai yang ini adalah sama, barulah yang nilai pengangka di atas kita boleh tolak. Dapatlah jawapan 1/3. Yang 3 ni kita salin balik je. Kita salin balik. Tak payah tolak. Jangan tolak 3 tolak 3 kosong. 3 tolak 3 sifar. Jangan. Okey? Faham? Faham ni? Faham tak ni? Yang pertama ni? Ingat tak? Penyebut mesti sama. Penyebut mana? Penyebut mesti sama. Yang kita nak tolak hanyalah pengangka. Ingat tak? Atas angka, bawah sebut. AS lah itu. Dia terang lah. Pengangka ni, atas ni pengangka, yang bawah ni penyebut. Dia cakap penyebut mesti sama. Ni undang-undang yang awak kena ingat. Penyebut mesti sama, tanam. Ingat, kalau tak sama tak boleh tolak. Semua sebut. Semua sekali sebut. Penyebut mesti sama. Okey, semua sekali sebut. Penyebut mesti sama. Penyebut mesti sama. Mesti sama. Good. Okey, penyebut mesti sama. Kalau tak sama tak boleh tolak. Faham? Kalau tak sama tak boleh tolak. Itu okey. Kita pergi contoh yang kedua. Okey, ready? Tengok contoh nombor 2. Sekarang ni tolak 3/8
daripada 7/8. Itu dia punya ayat dia. Ni ayat matematik dia. Macam mana cikgu tak faham lah, macam mana boleh tolak 3 daripada 7? Sebenarnya ditulis tolak 3/8 daripada 7/8. Kalau kita tulislah ayat matematik macam ni, 7/8 tolak 3/8. 7/8 tolak yang ni 3/8. Sekarang ni sama tak sama penyebut dia? Penyebut sama ke tak sama? Penyebut. Sama. Okey, apa nilai penyebut dia? Apa nilai penyebut? Apakah nilai penyebut? 8. Okey, pandai. So, memandangkan yang ini adalah sama, kita boleh tolak tak kat atas? Pengangka dia boleh tolak tak? Pengangka kita boleh tolak tak? Boleh tak? Boleh. Betul? Sebab apa kita boleh tolak? Sebab pengangka yang pertama ni lebih besar daripada pengangka yang kedua. Betul tak betul? So 7 boleh tolak 3 tak? Berapa jawapannya? Boleh. Berapa jawapannya? Oh, jadi apa tu? Dapat 7/8. 4. Minta maaf, sorry. Cikgu tengok benda lain ni. 4/8. Tak apa, cikgu biar kat situ dulu. 4/8. Okey, kita tengok gambar rajah. Kalau segi gambar rajah, kita ada, sebab kalau penyebut dia 8, maka dia ada 8 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Pergi ke tandas. Boleh kan. Pergi tandas. Lagi tak tanya ya. 6, 7, 8. Itu maksud dia. Ada 8 bahagian, ada 8 penyebut. Berapa yang berlorek? Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebab tu tulis sebagai 7/8. Okey, sebab tu tulis sebagai 7/8. Masalah sekarang, daripada 7/8 tu, dia nak ambil berapa bahagian? Dia nak ambil berapa bahagian? 3. Dia nak ambil 3 bahagian. Pandai. So dia tarik keluar 1, 2, tarik 3 bahagian. Berapa yang tinggal? Yang tinggal 1, 2, 3, 4. Maka kalau dari segi gambar rajah, sama tak dengan yang atas ni tadi? Sama tak? Sama kan? 4/8. Okey. Adakah ini jawapan akhir? Adakah ini jawapan terakhir? Ingatlah kita dah belajar permudahkan. Kita dah belajar apa kan? Permudahkan jawapan. Memandangkan 4/8 ni, kita boleh permudahkan lagi. Kita boleh mudahkan lagi 4/8 ni. Macam mana kita nak mudahkan 4/8 ni? Kita tengok 4 dengan 8 ni ada boleh bahagi tak? Macam 4 ni boleh bahagi 4, 8 pun kita boleh bahagi dengan 4. Maka kita akan dapat jawapan dia 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 dapat 2. Okey, 1/2. Itulah jawapan akhir dia. Okey. So faham untuk nombor 2. Okey, siapa yang tolong tutup mic Kalau tak ada apa soalan tutup mic. Okey, kita pergi yang part nombor 3 pula. Nombor 3. Kali ni macam tambah juga, yang ni pun diterang tentang garis nombor. Okey, garis nombor ni sama juga. Cuma kita nak tengok macam mana tolak itu boleh berlaku berdasarkan garis nombor. Kita tengok soalan dia. Bezakan berapakah beza 4/7 dengan 6/7. Sekarang ni kita boleh tolak tak boleh tolak? Boleh. Sebab apa? Penyebut dia sama. Penyebut dia sama. 7 dengan 7. Okay, jika penyebut dia sama, dia mudah untuk kita menulis garis nombor. Contohnya garis nombor yang ni kita tulis bermula dari sifar. Dia macam ni. Saya nak terang garis nombor senangnya. Kalau kita garis nombor sifar hingga 1. Dia nombor itu kalau nombor bulat. 2, 3, 4, 5, 6 sampailah seterusnya. Kalau ia adalah nombor bulat. Tetapi
Kalau dengar baik-baik. Kalau ia adalah pecahan, ingat apa-apa nombor satu adalah nombor itu dibahagikan dengan nombor itu sendiri. Contohnya 7. 7 bahagi 7, jawapannya berapa? 7 bahagi 7. 7 bahagi 7. Apa jawapannya? 1. Pandai. So 7 bagi 7 jawapannya 1. Sebab tu garis nombor ni kita kena faham. Okey, maksudnya antara sifar sehingga 1 ataupun sifar sehingga 7. Ingat tak? 7 per 7. Okey, sekarang ni ada berapa bahagian? Penyebut ada berapa penyebut? Ada berapa bahagian? Penyebut ada berapa? Ada 7. Maka garis nombor awak pun awak kena buat. Sekejap. Ada yang buka mic. Ya. Tolong tutup mic. Dengar agak telinga cikgu bunyi kuat, bising. Okey, ada 7 bahagian. So awak kena buat macam ni. 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian, 4, 5, 6 dan 7 bahagian. Sebab nak lengkap nilai dia 7 per 7. Setiap garis nombor tu yang ada 1 per 7, 2 per 7, 3 per 7, 4 per 7, 5 per 7, 6 per 7 sehinggalah lengkap 7 per 7 ataupun nilai yang sama dengan 1. Barulah kita faham macam mana pecahan tu terletak di mana? Di depan ke ataupun di belakang? Menghampiri 7 per 7 ataupun menghampiri sifar. Awak perhatikan 1 per 7 nilai 1 per 7 ni dia menghampiri apa? Menghampiri sifar. 6 per 7 menghampiri 1 ataupun 7 per 7. Ini kalau kita nak faham tentang garis nombor, supaya apabila awak tengok nombor ni kecil atau lebih besar, berbalik kepada soalan kat atas tadi, berapakah beza 4 per 7 dengan 6 per 7? Kita tengok di mana terletak 6 per 7. 6 per 7 kat mana? Sini. Di mana terletaknya 4 per 7? Cikgu letak highlighter warna okey. 6 per 7 mana? Okey, ni 6 per 7. Mana terletaknya 4 per 7? Di sini. Okey. Betul? So, berapa beza dia? Kita tolak. Bila tolak, kita akan dapat jawapan dia akan berkurang sehinggalah nilai dia jadi 6 tolak 4 dapat 2 7. So dia akan jadi nilainya di sini. Sebab 6 tolak 4 jawapan dia 2, dia akan dapat nilai di sini. Garis nombor tu dia akan berkurang. Maksudnya daripada 6 per 7 tadi dia buang 4. 1 2 3 4 bahagian. 4 daripada 7 bahagian dia buang. So jawapan akhir adalah 2 per 7. Okay, yang ini kalau kita nak faham mengenai garis nombor. Tak apa, bila kita buat soalan ni kita akan nampak. Kita teruskan pada contoh yang keempat. Tengok buku teks awak, contoh yang keempat. Nampak yang keempat? Okey, kali ni dia bagi macam mana? Okey, yang ni dia beri dalam bentuk macam kotak-kotak kan. Yang ni dia setara. Dia panggil setara. Okey, satu apa masalah ni? Siapa nampak? Siapa boleh cerita kat juga apa masalah dekat nombor 4 ni? Siapa boleh cerita? Beritahu nama, sebut nama, kelas, apa masalah kat nombor 4 ni? Yang awak boleh nampak. Ya, 3/5. Okey, tak apa nama dia 3/5. Apa dia masalahnya nama dia? Sebab nombor tak sama. Sebab nombor tak sama. Nombor apa yang tak sama? Semua nombor tak sama. Nombor 4. 4 dengan mana? Dengan 2. Dengan 2. Okey, 4 dengan 2 tu kita panggil apa? Penyebut. Pandai. Ingat cikgu ulang tadi apa dia? 4 dengan 2 tu adalah Okey, ingat apa yang cikgu cakap mula-mula tadi? Okey, terima kasih. Okey, tutup mic balik. Yang lain tutup mic. Okey, yang lain boleh tutup mic. Okey, macam cikgu cakap mula-mula tadi. Sekiranya penyebut tak sama,
kita tak boleh tolak pengangka di atas. Macam kes contoh dalam buku teks awak soalan nombor 4. Contoh nombor 4 ni lah. Kita tengok cikgu mana boleh tolak 2 dengan 4. 2 dengan 4 penyebut dia tak sama. So kita tak boleh tolak. Jangan cikgu jawapannya 1 tolak 1 sifar. Tiba-tiba bawah ni nak tulis 2 ke nak tulis 4? Itu betul. Awak nak tulis 2 atau 4? Maksudnya Cikgu. salah. Ya, apa dia sayang? Ada soalan? Panas. Silakan nak pergi tanah silakan. Nanti cepat-cepat sikit masuk kelas balik nanti tertinggal jauh lama lah nanti. Okey, yang lain teruskan. Okey. Kita tengok sini disebabkan dia dah tanda merah tu. 2 dengan 4 tak sama. Kita kena buat apa? Kita kena bagi penyebut itu sama. Macam mana nak bagi sama? 2 boleh jadi 4 tak? 2 darab berapa dapat 4? Tak boleh. 2 ni. Ya, cikgu tunggu ada panah ni. 2 boleh jadi 4 tak? Boleh kan? Sebab 2 darab 2 berapa? 2 darab 2. 4. Okey. So itu jawapannya sini. 4. Tapi ingat syarat kita belajar itu. Kalau penyebut kita darab dengan 2, maka di atas dia nilai pengangka pun mesti darab juga dengan 2. Dalam buku teks tak tunjuk. Macam mana dia dapat 2 ni? Sebab apa? Sebab di bawah darab dengan 2, yang di atas pun mesti darab dengan 2. Jangan bawah yang darab, atas tak darab. Salah. Okey, faham? Bawah dan atas mesti kena darab. Tu sebab dapat 2 per 4. 2 per 4. Okey, good. Sekarang ni boleh tolak tak boleh tolak? Yang ni. Boleh tolak tak boleh tolak? Boleh. Boleh. Okey. Sebab apa boleh tolak? Sebab nilai penyebut dia dah sama. Jadi 4 dengan 4 dah sama dah. Bila dah sama baru kita tolak yang di atas. 2 tolak 1 berapa? 2 tolak 1 depannya 1. Yang di bawah kita salin balik. Jangan awak tolak pula. Jangan awak tolak jadi sifar. 4 kita salin balik sebagai penyebut dia sama. Maka jawapan dia di bawah tu. Yang ni cikgu buat awal ni 1/2 tolak 1/4. Jawapan dia akhir kali adalah 1/4. Faham? Macam tu jawapan. Walaupun asal dia tak sama, tapi jawapan akhirnya dapat per 4. Itu kalau kita nak faham ni. Kalau kita nak faham dari segi aspek gambar aja, kat sebelah tu kita tengok 1/2 tu kalau dilukis macam ni. Yang warna purple tu ni 1/2 ni. Tapi 1/2 ni juga adalah bersamaan dengan 2/4. Ataupun kita tengok ni, yang ni kita bagi pada 4 bahagian kan. Kat bawah ni kita bagi pada 4 bahagian. Cikgu kena lukis warna baru nampak kot. Okey, kata yang warna purple ni, kesemua ni, cikgu bagi yang kesemua purple ni jumlah dia adalah 2/2. Faham tak faham? Nak bagi faham ni. Jumlah semua tu purple tu 2/2. Tetapi kalau satu bahagian sahaja macam ni, yang ni lah kita panggil dia 1/2. Sebab apa? 1 tambah 1 jadi 2. 2 salin balik. Itu maksud dia. Okey, yang nombor 2 bawah ni sebenarnya ada 4/4. 4/4. Macam mana dapat 4/4? 1 tambah 1 tambah lagi 1 tambah lagi 1 dapatlah 4/4. Okey, faham tak? Tapi kita pecah daripada 4 bahagian. Bila kita pecah pada 4 bahagian, maka bahagian yang berlorek yang warna pink ni dalam buku teks awal tu adalah 2/4. 2/4. Tapi kita boleh pecah dia 1/4 tambah 1/4. Sama juga yang bawah ni. Yang ni bawah ni kalau semua sekali adalah 8/8. Kita potong pada 8 bahagian. Tapi kita nak ambil katakan yang warna kuning tu hanyalah 1/8. Yang ini adalah setara. Kalau kita sebut setara, kalau kita nak tulis dalam bentuk setara macam ni atas ni, cuba tulis kat sebelah
1/2 dia setara dengan 2/4 dia setara dengan 4/8. Awak tengok di bawah dia 2, 4, 8. Ini sifir. Sebab itu awak kena faham. Padahal kalau kita warnakan sama je. Dia punya lorekan tu 4/8 dia macam ni. 2/4 dia macam ni. 1/2 pun macam ni, sama. Cuma nombor dia tak sama. Yang ini yang kita belajar hari tu permudahkan. Satu iaitu adalah setara. Sebab tu tengok pada carta pecahan 1/2 sama dengan 2/4. 1/4 sama dengan yang ni. Itu yang cikgu tu nak terang. Kartun tu nak terang kat awak. Okey? Takkan ni faham? Kita teruskan. Oh, hampir 3.5 lah. Banyak lagi kita nak buat ni. Teruskan. Okey, nombor 6 ke nombor 5? Mana nombor 5? Nombor 5 cikgu hilang dah. Nombor 5 tak ada pula. Tak apa, nombor 5 cikgu buka buku teks. Nombor 6. Nombor 5, nanti cikgu cari nombor 5. Tengok buku teks. Mana Cikgu, nombor 5 dekat je sebelah nombor 4. Oh, nombor 5 sebelah nombor 4. Padahal lah cikgu cari tak jumpa. Yang cikgu punya gambar rajah ni dia hilang. Tak apa. Tengok kat buku teks. Awak buku nombor 5 tu 1/4 tolak 1/8. Betul tak? Betul tak? Betul. Okey, cikgu buka. Sebentar. Betul. Cikgu padam ni. Okey, kalau tengok buku teks awak tu, dia tulis 1/4 tolak 1/8 sama dengan berapa jawapan dia. Okey, jadi 1/4 4 dengan 8 tak sama. Ingat tadi 4 dengan 8 tak sama, nilai penyebut tak sama. Bila nilai penyebut tak sama, apa yang kita kena buat? Kita bagi sama, darab dengan 2. Sebab apa? Dapat 8. Kita tulis kat bawah ni 1 darab 2 dapat 2. 2/8 tolak 1/8. Sekarang kita akan jawapannya 1/8. Yang itulah kita nampak dekat gambar rajah yang tadi. Yang itu yang cikgu nak terangkan kat gambar rajah tadi. 2/8 tolak 1/8 sama dengan 1/8. Okey ya? Okey. Itu untuk yang nombor 5. Kita pergi nombor 6. Pergi ke nombor 6. Okey, nombor 6 5/6 tolak 1/3. Macam mana nak buat? Dia dah jadi penyebut tak sama juga. Penyebut dia tak sama. Tapi kalau kita tengok dari segi gambar rajah 5/6 dia ada berapa bahagian? 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian, 4, 5 dan 6 bahagian. Ada 6 bahagian. Bila ada 6 bahagian, yang berlorek hanya 5. Sebab itu ditulis sebagai 5/6. Dia nak buang 3 bahagian. Tapi bukan 3. 1/3. 1/3. 1/3 tu macam mana nak lukis? Dia kotak yang sama je. Dia tak boleh kotak yang berbeza-beza. Kotak yang sama. 1/3 tu. Okey, cuma 1/3 tu kita nak tulis dalam bentuk pecahan. Kita bagi samakan nilai penyebut di bawah. Yang ni 1/3 ni. 1/3 tu kita darab dengan 2. Atas pun mesti darab dengan 2. Macam ni. Kita akan dapat 2/6. 2/6. So kita tolak 5 tolak 2 kita akan dapat 3. 6 tolak 6 saling balik dapat 3/6. Dan kita permudahkan, akhir sekali kita akan dapat 1/2. Sebab bagi 3 kita akan dapat 1/2. Okey, itu dari segi penyelesaian dalam bentuk lazim. Tapi dari segi gambar rajah, sama dengan yang atas tadi, kita ada 5 bahagian, kita nak buang 2 bahagian. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni 1, 2, 3, 4, 5. Kita nak bawa keluar 2 bahagian ni. Ini kita nak, macam nombor 4, nombor 5 ni kita bawa keluar. Sama gambar. Tinggal lagi berapa? 3 bahagian yang tinggal. 1, 2, 3 bahagian yang tinggal. Lepas tu kita tulis sini sebagai 3 daripada 6. 3 daripada 6 dapat sama 1 dengan per 2. Sama dengan jawapan di
sebelah. Yang ni diterangkan dalam bentuk gambar rajah, yang ini diterangkan dalam bentuk penyelesaian lazim. Okey, senang je ni Boleh Terus ada Dorian kat bawah tanya, bolehkah tolak 1/2 daripada 1/6? Siapa nak jawab tu? Bolehkah tolak 1/2 daripada 1/6? Boleh lah. Kita samakan penyebut dulu, baru kita tolak. Okey, tak apa, kita lain. Nombor 7. Saya tengok ada berapa semua ni? 7, 8, 9, 10. Okey, laju sikit. Okey, yang ni. Siapa senang kan contoh kan? Kita laju sikit Sekarang ni kita tengok 2 tak sama dengan 10. Penyebut tak sama dengan nombor yang 10. Okey. Bila tengok nombor tolak, kita jangan kecilkan penyebut. Kita bagi penyebut tu sama. Contohnya 2 boleh jadi 10. Kita darabkan dengan 5. Yang ni darab dengan 5 ataupun kita darab dengan 5, kita akan dapat 7/10 tolak 5/10. Bila tolak, kita akan dapat 2/10. Tapi ini bukan dalam bentuk yang termudah. Kita permudahkan. Kita bahagikan dengan 2, akhir sekali kita akan dapat jawapan 1/5. Jawapan akhir. Ini jawapan akhir Jawapan akhir. Ingat. Betul. Yang ni betul dah 2/10. Tapi kalau dia minta permudahkan sehingga ke jawab. Ya, siapa tu? Tanya soalan tu. Hakim Muka surat berapa? Muka surat 95. Okey. Okey, teruskan nombor 8. Okey, sekarang ni 2/3 tolak 5/9. Dia sama juga. 2/3 tolak 5/9. Persoalan tak kisah. Cikgu, yang ni kecil, ni besar. Nombor 3 kecil daripada 9. Memang betul. Kalau kita jadikan 3 ni samakan dengan 9. Boleh tak boleh? Kita darab dengan 3. Yang atas pun mesti darab dengan 3. Maka sama dengan butir awak, dia akan dapat yang ni darab dengan 3, darab dengan 3. Kita dapat berapa? 6, 9. Nampak tak? Kecil. Okey, 6, 9. Kemudian tolaklah. 6 tolak 5 dapat 1, 9. Kita salin balik. Jangan tolak 9. So jawapan akhir sekali apa? 1/9. Belum perlu mudah lagi tak? Tak boleh mudah dah. Dah 1 dah paling kecil dah. Tak boleh nak mudah lagi dah. Okey, 1/9. Habis. Itu untuk contoh nombor 8. Kita teruskan. Nombor 9. Yang ni unknown number pula. Jawapan dia bagi. Jawapan dia bagi. Tapi soalan tak ada satu. Macam mana nak buat ni? Yang ni dia panggil unknown. Ataupun nombor yang kita nak kena cari, unknown. Cikgu, macam mana dapat nak jawab? Cara yang paling senang, soalan ni senang je. Kita samakan dulu penyebut dia. Apa-apa nak jadi pun, cikgu tulis kat tepi kan? Kita tak tahu apa jawapan dalam kotak ni, tapi jawapan dah tahu dah. Apa-apa pun yang paling mudah, nilai penyebut tak boleh berubah. Tulis balik 10. Tulis balik 10. Tulis balik 10 sama. Cuma yang atas tu yang kita perlu cari jawapan yang ni. Yang ini yang tanda soal. Yang ni yang tanda soal. Apa dia jawapan kat atas ni? Kita letak apa? 9 tolak berapa dapat 3. Kalau awak dah jari senang. 9 nak dapat 3. Berapa kena buang? 9. Tangan jari cikgu hitam sebelah. 9. Kita nak dapat 3. Kita buang berapa? Kita buang 6. Kita buang 6. So tulis 6. So dapatlah jawapannya ialah 6/10. Maka itulah jawapan dia. Nak bukti dia tunjuk 9 tolak 6, 3, 10. Habis. Itu jawapan dia. Faham? Itu kalau dia cari dua-dua. Kalau dia bagi satu bawah ni ada, dia lain cara pula. Ingat nombor 10. Sama ingat tadi. Tadi yang kedua. Kali yang ini pula sama juga. Jangan pening-pening. Benda yang pertama kita buat ialah tulis penyebut bagi sama. Tulis penyebut bagi sama. Barulah kita tengok nombor di atas. Berapa nombor kat atas? Letak dalam kepala. Berapa tolak 2 dapat 2? Berapa nombor tolak 2 dapat 2? 4.
4. Pandai. 4 tolak 2 dapat 2. Terus dapat jawapan. Kan? Sama tak jawapan dia? Terus dapat jawapan. Okey. Susah. Okey, susah ke senang? Dua. Susah ke senang? Senang. Senang kan? Tapi susah ke senang, dia tak dapat nak bukti selagi awak tak buat latihan. Cuba ini. Jom, kutip awak cepat kat bawah tu. Saya bagi satu soalan 1 minit. Ready? Ready? Satu soalan 1 minit. Ready? Okey, soalan A bermula daripada sekarang. 1 minit. Tu jam bergerak tu. Surat mana? Muka surat mana? Muka surat berapa tu? Cikgu ingat muka surat berapa tu? 95. Soalan A dulu. A dulu. 1 minit. Kejap ni. Patut bersiap lah. Siapa dah dapat senyap? Tulis dekat buku kecil lah. Tulis dalam tulis terus dalam buku teks awak dengan pensel. Terus tulis dalam buku teks awak dengan pensel. Apa? Tulis dengan pensel, jangan tulis dengan pen. Okey. Nanti dah habis nanti bawa salin dalam buku latihan. Jangan tulis dengan pen, marah cikgu patuli nanti. Surat berapa? Pakai pensel. Muka surat 95. Betul tak? 95. Saya nampak 95. Okey, 95. Latihan cuba ini kat bawah tu. Cepat. Masa tinggal 15 saat. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masa itu emas. Tamat. Okey, siapa nak jawab soalan A? Sebut nama dan kelas. Cepat. Sebut nama dan kelas. Soalan A. Saya. Okey, saya. Siapa saya tu? Siapa nama? Saya. Siapa nama tu? Okey. Sebut jawapan. A. 2/8. 2/8. Okey, betul salah? Betul. Betul. Siapa rasa jawapan ni tak cukup sempurna? Dia boleh permudahkan lagi. Siapa rasa jawapan? Betul. Okey, tapi memang betul. Okay, terima kasih Tania. Cuma cikgu tanya, adakah ini jawapan yang terakhir? Boleh mudah tak boleh mudah lagi? Siapa yang rasa salah? Siapa cakap salah ni? Okey, yang cakap salah siapa jawapan dia? Bagus. Siapa cakap salah ni? 1/4. 1/4. Pandai. Siapa jawab 1/4 ni? Sikit lah. Okay, yang nama sikit. Okey. Sebab apa? Di sini kita boleh mudahkan lagi. Dapat 1/4. Okey, B. Ready, B. Ready. Masa berjalan sekarang. 1 minit. B. Cepat, B. 2/3. Belum lagi. Masa tak habis lagi. 10. Dah pandai lagi. B. Lepas ni cikgu bagi 4 soalan 1 minit. Yang 2 soalan pertama ni cikgu saja nak test dulu. Siapa yang dah dapat jawapan? Siapa yang dah dapat jawapan, simpan jawapan. Simpan dulu. Boleh simpan tak? Ustaz, ada yang buka mikrofon tu. Saya dengar ada yang buka mikrofon, ada background suara TV tu. Tolong tutup. Okey. Saya tak bagi masa. Lepas ni kita bagi 15 saat je. Cukup. Okey. Habis tutup. Sebab dia senang. Okey. B lagi. Okey, siapa jawab B ni? Siapa jawab B ni? B tahu nama? Kelas? Saya. Okey, budak lelaki tak? Siapa saya tu? Mama Hazim. Okey, Mama Azim. 3 nilam. Okey, apa jawapan B? Azim. Apa jawapan? 4/6. Okey, anda kunci jawapan ni Azim? Anda pasti? Azim? Pasti. Okey, terima kasih Azim. Ada tadi jawapan tu. Okey, sekarang cikgu tanya, siapa yang tak setuju dengan jawapan Hazim ni? Dia rasa dia boleh betul lagi atau permudahkan lagi? Ada siapa yang tak setuju? Okey, saya tu siapa? Ain ya? Ada tadi jawapan yang betul tadi. Okey, Nur Ain Insyirah. Kita dengar Nur Ain Insyirah. Yang lain tutup mic. Nur Ain Insyirah. Okey, apa jawapannya? Nur Ain Insyirah. 2/3. 2/3. Kita 2/3. Macam mana dapat 2/3 Ain? Perkecilkan, permudahkan, bahagi 2. Pandai. Okey Azim, nampak Azim? Jawapan Azim tadi betul.
Tapi kita boleh mudahkan jadi 2/3. Okey, sekarang ni cikgu bagi awak masa 1 minit saja jawab C, D, E dan F. 1 minit daripada sekarang. Buat sekarang. 4 soalan. Satu soalan 15 saat. Come on. Satu soalan 15 saat. C, D, E, F. Lepas ni kita minta jawapan. Rizal, open. Siapa yang siap cepat? Angkat tangan. Nanti dah bising kita bagi peluang. Lah kita bagi peluang, apa? Bagi peluang. Siapa yang dapat jawapan sabar, simpan jawapan. Okey. 1 minit, ada 30 saat lagi. 30 saat. 30 saat. Masa berjalan. Okey, 15 saat lagi. Saat. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tet. Masa itu emas. Okey. Okey, siapa yang dah siap nak cuba jawab soalan nombor C? Tak angkat tangan, cikgu tak nampak. Beritahu nama. Okey, saya tu nama siapa? Kelas mana? Beritahu nama dah. Ainun 3 dan 5. Okey, Ainun 3 dan 5. Okey, yang lain tutup mic. Bagi Ainun seorang yang jawab C. C Ainun. 2/3. 2/3. Okey, mari kita cek. Betul tak jawapannya? Ni darab dengan 3, ini darab dengan 3, kita dapat 6/3. 6/9 tolak 2/9, kita akan dapat 4/9. Ainun, macam mana Ainun mendapat 2/3? Okey, sabar. Kita buat sekali lagi. Okey, terima kasih Ainun, terima kasih kerana mencuba. Okey, jawapan 2/3 ni tak ada soal. Tengok bawah. Kita ada 2/3, kita tolak dengan 2/9. Sekarang ni Ainun tengok balik. 9 dengan 3 tak sama. 9 dengan 3 tak sama. Kita bagi sama, kita darabkan dengan 3. Kita akan dapat 9. 6/9 tolak 2/9. Jawapan akhir dapat 4/9. So Ainun minta maaf, cuba lagi. Jawapan yang sebenar ialah 4/9. Siapa betul? Right. Siapa salah? Buat pembetulan. Okey, D. Siapa yang buat D? D, siapa nak cuba? D. Siapa nak cuba D pula? Come on. Siapa saya tu? Sebut nama saya. Fatin Adina binti Adaha 3Z. Okey, 3Z. Fatin, silakan Fatin. D. Okey, Fatin, D, silakan D. Apa jawapan? 2/10. Okey. Anda kunci jawapan anda? Kunci. Okey, kunci. Bagus. Okey, tutup mic. Dah kunci, tutup mic. Tak boleh patah balik lah. Okey, kita cikgu cek balik. Kita tengok Fatin, betul tak betul? Cikgu pakai pen merah Okey, 2/10. Masalahnya betul tak betul? 1/2 tolak 3/10. Okey, kita darab dengan 5, yang atas pun kita darab dengan 5, kita akan dapat 5/10 tolak 3/10. Jawapan akhir kita akan dapat 2/10. Tetapi Fatin tadi Fatin Adelia 2 dengan 10 ni boleh kecil lagi tak? Boleh mudah lagi tak? Kita boleh bahagikan dengan 2. 10 pun kita boleh bahagikan dengan 2. Kita akan dapat jawapan 1/5. Jawapan tu betul lah. Jawapan cikgu tak salah. Cuma kita boleh samakan 1/5. Okey. Siapa yang dapat jawapan 1/5 right, yang dapat 2/10 pun right jugalah. Okey. Alright. Terakhir sekali huruf E. Siapa nak cuba E pula? E, come on. E. Saya tu siapa nama? Sebut nama. Siapa saya tu? Wafa binti Muhammad Fauzi. Saya. Okey, binti Muhammad Fauzi. Sila nama, kelas mana? Saya. 4? 3? 3/5. 3/5.
dalam kuning 3/5. Okey, kita tengok 4 tolak 3 1 betul, 5 okey betul. Okey. Okey, tahniah pada semua yang menjawab. Siapa betul right. Okey. Barulah kita pergi ke next step. Jom. Oh, masa hampir 3.50 lah. Cikgu kelas kena buat 2 jam ni nampaknya. Kena 2 jam baru syok. Okey, tak apa. Tengok buku aktiviti muka surat 61. Muka surat 61 dan semua buka buku aktiviti. Buku aktiviti buku aktiviti warna oranye, come on. Buku aktiviti semua buka. Muka surat 61. Jom. Kita okey dah, jom. Ready? Pensel dah, pensel? Pensel dah? Muka surat 61. Okey, jom kita mula. Kita nak cepat-cepat sikit. Tapi kita tak buat semualah. Cikgu tunjuk satu contoh, yang lain awak buat sebagai kerja rumah, boleh? Cikgu tunjuk satu contoh, yang lain tu kerja rumah. Mana boleh buat semua hari ni. Minggu depan kita cek jawapan. Okey, tengok nombor 1. Okey, tengok nombor 1. Macam mana nak buat? 1A. 1A. Saya bagi. Saya dah buat dah nombor 1. Okey, apa jawapannya? Siapa nama saya dapat tu? Siapa nama? Okey, 1A. Cikgu tunjuk. Okey, cikgu tunjuk contoh. Yang lain awak boleh buat sebagai kerja rumah ya. Okey, 1A kita tengok. Walaupun dibagi gambar rajah di atas tu untuk bagi awak faham, tetapi Surat awak mana? Muka surat mana? Muka surat 61 buku aktiviti. Buku aktiviti 61 buku aktiviti. Okey, kita boleh tutup. Sebab apa? Bila kita tengok nilai penyebut dia sama, kita salin terus balik 7 di bawah. Kemudian kita tolak nombor di atas. Sekiranya 6 tolak 4 terdapat jawapan 2/7. Boleh mudah lagi tak? Tak boleh mudah dah. Sebab 2 dengan 7 ni kita tak boleh permudahkan lagi dah. Okey. Untuk B pun sama juga. Apa jawapan B? Ramai-ramai. Jawapan B. Apa jawapannya B tadi? 3/8. 3/8. Okey, pandai. Siapa betul right? Siapa salah? Okey, C. Apa jawapan dia? C. 2/4. Okey. 2/4. Sebab apa ada kotak lagi bawah ni? Boleh. Jawapan dia apa? Jawapannya apa? Okey. Nampak tak 2/4? Kenapa ada kotak gini? Kita dah tulis 2/4 dah, tetapi cikgu ada kotak bawah ni untuk apa? Kita boleh permudahkan. Macam nak mudahkan? Yang kita ni bahagi dengan 2, ni kita bahagi dengan 2. Okey, dapat jawapan dia 1/2. Okey, good. D. Siapa jawab D? Siapa jawab? D, cepat. 4/6. 4/6. Okey, kenapa ada kotak bawah lagi? Muka surat berapa? Muka surat berapa? Cikgu pun dah lupa muka surat berapa ni? 61. Aduh. Buku aktiviti ya, buku aktiviti. Okey, 4/6. Boleh mudah lagi tak ni? Boleh. Kita bahagi dengan 2, bahagikan dengan 2, dapat 2/3. Okey. Yang ini cikgu tigai, kerja rumah buat. Okey, cikgu tak bincang. Kita pergi ni nombor 2 pula. Nombor 2. Yang tu tinggal kan? Yang buat sekarang tak apa. Siap lagi awak buat. Nombor 2 atas tu isi petak kosong. Ini guna garis nombor. Yang bukan garis nombor. Yang C 1/2. Ini C 1/2. Okey? C 1/2. Okey, kita pergi nombor 2. Okey, pergi nombor 2 pula. Nombor 2 garis nombor, tengok garis nombor. Walaupun diberi garis nombor atas, tapi soalan tu dah tulis kat bawah dah. 4/5 tolak 2/5. Okey, sekiranya penyebut di bawah sama, kita terus tulis sama. 5, faham? Tak payah pening-pening. Penyebut sama, cuma kita tolak di atas jadi berapa? 2/5. Kalau kita tengok dari segi garis nombor atas, sama juga. 4/5 kita buang 2/5. 4/5 kita buang 2. Kita buang 1, kita buang 2. Jawapannya jadi
2/5. Tu masuk garis nombor tu. Okey, tengok ini pula. Ini dia tak bagi. 8/9. Macam mana dapat jawapan dia jadi 2/9? Yang ni nampak ni. Jawapan dia bagi dah. Berapa yang berkurang? Berapa yang berkurang? Ingat you cakap tadi, kat bawah jangan pening-pening. Tolak bawah mesti penyebut dia sama. Kita tulis sini apa? Tulis sini 9. Tulis 9. Okey? So apa jawapan di atas? Apa jawapan di atas? 6. Pandai. 6. Kalau kita tengok garis nombor sama juga. 1, 2, 3, 4, 5. Kita buang 6 bahagian. 6 bahagian daripada 9. Dapatlah jawapan 2/9. Okey, yang C ni cikgu tinggal kat awak sebagai kerja rumah. Okey, cikgu tunjuk apa sekarang. Semua cikgu nak bagi tak cik lah. Okey. Minggu depan kita tengok jawapan dia betul tak betul. Okey, yang C awak buat. Kita pergi ke nombor 3, ikan tu. Kali ni awak tulis jalan kira dalam ikan tu. Okey, kita ada ikan bawal ke ikan apa ni? Ikan Finding Nemo. Tolak 2/7 daripada, cikgu tunjuk satu contoh A, awak buat B ya. So walaupun awak tengok mana yang lebih besar, 5/7. 5/7 tolak 2/7. Apa jawapan dia? Okey, tulis. Apa jawapan dia? 5/7. Maksudnya kita tolak 2/7 daripada 5/7. Asalnya 5/7. Kita nak buang 2 bahagian. 2 daripada 7 bahagian. Itu maksud dia. So, macam cikgu cakap, atas sama 7, bawah penyebut sama 7, salin balik. Yang kena tolak apa dia? Tolak di atas. Berapa jawapan dia? 5 tolak 2. 3. Pandai. Boleh kecil lagi tak? Boleh mudah lagi tak? Boleh. Tak boleh dah. 3 dengan 7. Okey, yang B ni kerja rumah awak buat. B kerja rumah. Okey, tandakan bulat. Cikgu tak nak tunjuk sekarang. Minggu depan masa sebelum kita mula kelas minggu depan, kita bincang jawapan. Alright? So jangan ponting lah minggu depan. Setiap minggu kena masuk, barulah kita tak hilang. Okey. Buka buku aktiviti muka surat 62. 62. Kita ada masa lagi tak? Oh, ada masa lagi. Banyak lagi masa. Okey. Aktiviti muka surat 62. Yang atas tu soalan nombor 1. Selesaikan. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Okey, dia bagi gambar rajah. Macam tadi gambar rajah ya. Cuma sekali ini kita tengok nilai penyebut dia tak sama. Awak tengok nilai penyebut dia tak sama. 2 tak sama dengan 4. Macam mana nak buat? Siapa nak cuba? Ada siapa nak cuba? Nak tolong ajar kat kawan-kawan yang lain? Boleh? Siapa dah dapat jawapan? Nombor A. Cikgu menunggu mas. Ada siapa nak mencuba A? Hello. Saya. Siapa tu? Arena. Yang guna nama Arena semua. Siapa nama dia? Saya tu. Okey, begitu jawapan. Buka mic. Ariana. Siapa? Iqbal ke siapa tu? Iqbal. Iqbal. Okey, Iqbal. Sebab dia guna nama tu cikgu. Okey, Iqbal tak? Iqbal nak jawab. Mana Iqbal? Saya. Iqbal. Kita bagi peluang Iqbal. Saya. Mana Iqbal? Kita bagi peluang kat Iqbal. Iqbal, buka mic. Iqbal. Senyaplah. Mic tak ada? Okey, kalau mic tak ada apa? Yang cakap saya ada siapa? Yang perempuan ada siapa? Saya ni? Saya. Siapa tu nama tu? Saya. Siapa? Wafa. Okey, kelas mana? Wafa. Sebut kelas, sebut senang. Tadi. Okey, 3D. Okey, Wafa, silakan jawab. Bahagian A. 3D. Okey, Wafa 3D. Okey, A, apa jawapan dia? Wafa? 1/4. Okey, cikgu tulis jawapan kat luar. 1/4. Okey, cikgu tulis jawapan kat luar. 1/4. Macam mana dapat 1/4? Okey. Macam mana dapat 1/4, Wafa? Boleh terang kat cikgu? Macam mana dapat 1/4? Apa yang kita nak buat? Kita samakan
Samakan penyebut di bawah. Penyebut. Okey. Sekarang ni dua ni tak sama, betul-betul? Kita darab dengan apa, Wafah? Kita darab dengan apa? Kita darab dengan dua supaya Dua. supaya apa? Dua. Supaya jadi per 4. Kita akan dapat 2/4 tolak 1/4. Itu akhir sekali kita akan dapat jawapan dia 1/4. Okey, betul Wafa. Tepuk tangan semua. Thank you. Okey. B. Siapa nak buat B? B. 356 dah. Alamak. Puk cepat masa. Hari ni cikgu bagi extra sikit lah. Hujan-hujan ni daripada Leno. Okey, B. Siapa jawab? Saya siapa ni? Sebut nama. Saya. Okey, siapa ni nama tu? Nama. Fatin. Fatin adalah kelas mana? Fatin 3Z. 3Z. Okey, Fatin apa jawapan dia Fatin? 3/10. Jawapan akhir 3/10. Jawapan akhir 3/10. Tak apa. Tak apa. Cikgu tulis tu. 2, 4, 6, 8, 10. Okey, betul. Okey. Sekarang ni kita nak tahu jawapan akhir 3/10 sebab dibuang. Di atas tinggal 3 kan? Okey, berapa yang dibuang? Ingat kan, dia ada dua petak satu petak sini, satu petak ni. Sekarang ni Fatin dia tunjuk 3/10 ni adalah 3/10 ni adalah jawapan akhir ni. Ni 3/10. Berapa yang dibuang ni? Berapa yang dibuang? Berapa yang dibuang? Siapa boleh jawab? 3. 3 daripada berapa? 3. Daripada berapa bahagian? 10 juga. Betul? Macam mana nak buktikan jawapan ni? Tetapi, tengok soalan ni. Tetapi, kita tengok 5, dia tak sama dengan 10. 5 tak sama 10, mana boleh tolak? Kan? Macam mana kita nak tolak dia? Darab 2. Okey, darab 2. Kalau ni darab 2, yang ni darab dengan 2. Jadi apa jawapan dia? Jadi 6/10. Lepas tu barulah kita dapat 6 tolak 3 dapat 3/10. Okey. Betul. Ramai dah ya. Okey, dah faham dah? Semua faham Okey, so kalau faham, C dengan D kerja rumah pula kan. C dengan D kerja rumah. Okey, kita pergi yang nombor 2, tolak pecahan. Okey, yang ni awak buat jalan pengiraan di bawah dalam tu dan tulis jawapan di atas. Cikgu tunjuk contoh. Cikgu tunjuk contoh ya. 4/9 tolak 1/3. Awak buat jalan kira. Contohnya 3 tak sama dengan 9, kita samakan bawah, kita darab dengan 3, kita akan dapat 4/9 tolak 3/9. Dan kita akan dapat jawapan 4 tolak 3 1/9. So tulis jawapan akhir di atas 1/9. Okey, yang ini saya nak awak buat jalan kira. Tulis jalan kira di dalam ni. Okey. Cikgu tunjuk contoh A, kerja rumah B, C, D, E dan F. Okey, itu kerja rumah. Faham? Sebelum cikgu tutup, cikgu nak buat sikit quiz boleh tak? 5 minit boleh? 5 minit. Kita nak buat pertandingan antara kelas ni. Kelas mana yang paling aktif, kelas mana yang boleh jawab. Boleh? Boleh tak boleh tak? 5 minit sebelum tutup. Kita nak buat quiz boleh? Kita nak buat quiz ni boleh? Boleh tak boleh? Ready? Dah ready belum? Sebelum kita tutup ni. Okey, kalau ready, pastikan siapa yang nak jawab dengan cikgu Fazli dengan cikgu Fazli akan pilih siapa nak jawab. Sebut nama dengan kelas. Okey, ready? Dah ready semua? Setiap soalan cikgu bagi 10 saat saja. 10 saat saja masa untuk menjawab. 10 saat je. Okey. Ready soalan nombor 1 Kalau betul dapat 1 markah, kalau salah 0 markah. Boleh? Kita tengok 3 nilam ke, 3 delima ke, 3 zamrud ke, 3 mutiara menang hari ni. Boleh? Ready? Dah ready dah ni? Semua dah ready? Tengok depan. Okey, ready. Okey, soalan pertama. Jadi 5 soalan je. Cikgu bagi 5 soalan je hari ni.
Soalan yang pertama, ready? Soalan 1. Siapa nak jawab? Ready. Okey, tutup mic dulu. Siapa nak jawab? Sebut nama dengan kelas. Nama yang cikgu sebut, dia seorang yang jawab. Yang lain senyap. Okey, ready? 1, 2, 3. Soalan pertama. Ha. 2/8. Siapa tu? Disqualified tu. Sebut nama dengan kelas. Jangan tolong jawapan. Okey, siapa yang sebut tadi tu? Tak sebut, kita batalkan. Kita sebut nama. Fatin Adelia. Okey, Fatin Adelia kelas 3 Zamrud. Betul. Apa jawapan? Fatin? 2/8. 2/8. Okey. Ada bantahan kalau kelas lain tak? Ada bantahan ada kelas lain. Maksudnya dia tak betul cikgu. Ada jawapan lain. Sebut nama dengan kelas. Ya. Siapa? 1/4. 1/4. Sebut nama dengan kelas. Sambut nama dengan kelas. Saya tu siapa? Saya siapa? Nama. Muhammad Dafah bin Muhammad Saleh 3 Zamrud. Okey, cikgu dengar dulu yang baju biru tu. Belum bebas tadi. 1/4. 1/4. Macam mana dapat 1/4? Sebab apa? Sebab kita mudahkan. Okey, Fatin, jawapan tadi betul. Tapi tak lengkap. Cikgu terima jawapan daripada siapa? 3 Zamrud tadi, 3 Zamrud betul? Ha. Okey, skor 3 Zamrud kita bagi 1 markah. Okey, soalan nombor 2, ready? Soalan nombor 2, ready? Soalan nombor 2, ready? 1, 2, 3. Ha. Cepat. Siapa nak jawab? Sebut nama dengan kelas. 1, 2, 3, 4, 5. Saya. Siapa saya tu? Nama. Hari 3 dan 5. Okey, 3 dan 5 je dengar. Okey, siapa? Okey, 3 dan 5. Okey, kita dengar siapa yang cakap 3 dan 5 dia. Kita jawab siapa dia? Nama dia? 2/3 silap. 2/3. 2/3. 2/3 betul. Anda kunci jawapan ni? 2/3 Okey, kita check jawapan betul-betul. Kita check jawapan betul-betul. 4 tolak. Salah. Cuba ada yang lain tak? Ada jawapan lain? Jawapan lain? Nur Ain Insyirah. Okey, yang lain siap. Nur Ain Insyirah kelas mana? Nur Ain Insyirah kelas mana? 3N. Okey, apa jawapan? Nur Ain Insyirah. 5/6. 5/6. Anda kunci jawapan? Kita cuba. Okey, 4 tambah 1 dapat 5. Okey, betul. Tepuk tangan pada Ain Insyirah. Yang tadi kelas 3 Zamrud cuba lagi. Okey, jawapan dia. So 3 nilam tadi. 3 nilam 1 markah. Okey. Tambah ke tolak? Tambah. Ramai confuse saja cikgu buat tambah. Nak refresh balik apa yang kita dah belajar minggu lepas. Ready? Soalan nombor 3. Ready? 1, 2, 3. Ha. Tolak pula dah. 2/5. Tak cikgu tak kira. Nama tu. Muhammad Dafah bin Muhammad Saleh 3 Zamrud. Okey, 3 Zamrud lagi. Berapa? 2/5. 2/5. Ni tak bagi peluang orang lain. Dia jawab 2/5. Okey, kali ni betul salah kita tengok. Betul. Okey, terima kasih. Tahniah betul. Kelas 3 apa? 3 kelas 3 dari 5? 3 Zamrud. 3 Zamrud kan dari 5? 3 Zamrud. Wah, 3 Zamrud sudah dapat 2 markah. Mana 3 dari 5 3 mutiara ni? Tidur apa petang ni? Okey. Ada lagi. Okey, ready. Soalan nombor 4. Ready. Dah sedia? 1, 2, 3, nombor 4. Orang lain pula cepat. Siapa? Okey, saya siapa? Ya. Ainun 3 dari 5. Jadi, cikgu tak mau dengar jawapan, cikgu dengar nama. Okey, cikgu dengar 3 dari 5 dulu tadi. Siapa lah? Wakil 3 dari 5. Okey, wakil seorang 3 dari 5. Siapa 3 dari 5? Okey, Ainul. Okey, diam. Yang lain diam. Ainul 3 dari 5. Apa jawapan dia? Ainul? 1/8. 1/8. Mari kita cek jawapan dia betul salah. 4 tak sama dengan 8. Kita darab dengan 2. Kita akan dapat 2/8.
2 tak dapat 1, 1 betul. 8. Okey, betul. Kelas mana? 3 de 5. Kita bagi markah de 5. Oh, dapat 1 markah. Mana mutiara ni? Okey, soalan terakhir. Soalan terakhir. Adakah seri ataupun ada pemenang antara kelas? Soalan nombor 5. Ready? 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 Soalan nombor 5. Ready? 1, 2. Ha. Jawab. Belum lagi tekat tulis pensel dah tulis saya dah. Siapa tu? Saya 3 Siapa tu? 5. Saya. Siapa saya tu? Siapa nama saya? Tak ada nama saya dalam IC. Saya Muhammad Rizal bin Saleh. Muhammad bin Muhammad Saleh kelas mana? Okeylah gini. Tak. Bersabar semua. Cikgu nak menenangkan keadaan. Cikgu nak pilih seorang daripada kelas Mutiara. Wakil dari kelas Mutiara. Kita bagilah peluang 3 Mutiara pula seorang. Siapa wakil 3 Mutiara ada tak ada? Beritahu nama. Wakil ada 3. Siapa 3 Mutiara? Ada kelas 3 Mutiara tak? 3 Mutiara, come on. Seorang 3 Mutiara. Tak ada wakil? Tak ada wakil 3 Mutiara? Cikgu open kelas lain. Rafiqah Yusof siapa tu? Nama Sarah. Okey, kelas 3 Mutiara. Betul? Ya. Okey, apa jawapan dia tu? Apa jawapan dia? 2/9. Okey, mari kita cek jawapan dia. 9 dengan 3 tak boleh tolak sebab 3 tak sama darab dengan 3. Yang atas pun darab dengan 3. 5 tolak 3, jawapannya 2. 9 sama. Okey, betul. Okey, ada 3 Mutiara dia. Okey, kita tengok. Kita bagi markah kepada kelas Mutiara. Jom kita jumlahkan markah. Jumlah. Nilam dapat 1, Delima dapat 1, Zamrud dapat 2, Mutiara dapat 1. Siapa pemenang dia hari ni? Kelas mana menang? Zamrud. Okey, semua orang tepuk tangan pada kelas 3 Zamrud. Minggu depan kita cuba lagi kelas lain, boleh? Okey, saya kata sampai situ saja hari ini. Okey, sampai situ. So jangan lupa buat balik latihan. Latihan yang mana cikgu cakap tadi? Latihan buku aktiviti. Jangan lupa. Dan di site cikgu, cikgu dah bagi ada live worksheet tambahan dekat site. Nanti cikgu hantar dalam grup WhatsApp. Itu sebagai latihan pengukuhan ya. Latihan pengukuhan. Saat cikgu nak tutup saat guna capture. Okey semua orang, cikgu start presenting. Okey, semua dah okey? Semua dah faham? Okey, hari ni sebelum cikgu tutup kelas, ada apa-apa masalah tak? Faham tak faham? Tak ada. Faham. Setakat ni faham. Okey, kalau faham cikgu nak tunjuklah gambar kat kamera. Tunjuklah angkat tangan. Angkatlah tangan macam dapat 2 markah. Tunjuklah tangan kat atas, thumbs up. Cakap faham. Okey, tapi faham juga. Latihan jangan lupa buat. Buat latihan dalam buku aktiviti. Dan siapa yang dah siap dalam buku aktiviti boleh buat latihan tambahan yang cikgu bagi dalam grup WhatsApp tu, dalam site latihan dalam live worksheet tu. Itu sebagai latihan tambahan. Okey, jika tiada siapa yang nak buat, okey, jangan lupa hantar kehadiran. Siapa yang nak buat boleh hantar markah awak dekat cikgu masing-masing. Boleh hantar kat cikgu Mazlan, boleh hantar kat cikgu Fadli markah awak. Okey, yang buku aktiviti awak buat tak faham, minggu depan masuk awal kelas, sebelum mula kelas kita bincang balik mana yang awak tak faham. Okey, cikgu ucapkan terima kasih kerana hadir pada petang ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Minggu depan kita akan masuk tajuk yang baru. Okey, kita akan tajuk yang baru. So, get ready. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye semua. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bye-bye.